izinkan saya share jugalah apa itu synchronous presentation. Synchronous presentation atau pembentangan segera ini bermaksud pembentangan tersebut berlaku ketika secara real time. Maksudnya seperti apa yang kita ada sekarang, kita berzoom, bukan bar, zoom saja, tak ada zoom bar. Kita berzoom secara real time. Maksudnya apabila nanti kita membuat penilaian dengan pelajar, sekiranya kita memilih untuk membuat secara real time, ia digelar pembentangan segera ataupun synchronous presentation. Okay, saya actually ada banyak sebenarnya platform, tapi kata Dr. Syarunizan, kita share apa yang kita pernah buat dan kita share apa yang kita salah buat. Kan? Jadi itu penting juga sebenarnya, kena ada experimenting. Okay, so far saya boleh katakan not to say the best platform, but the easiest platform is Zoom lah, yang lebih friendly. Cuma kita sedia maklum yang Zoom ni memang banyak apa tu orang kata masalah security hari itu, tapi it's getting better and better every day. So Zoom is among the best platform yang kita boleh gunakan untuk pembentangan pelajar secara segera. Saya go through dulu saya punya nota ringkas ni, kemudian kita boleh check sama-sama Okay, and then kita ada Webex. Pernah guna tak Webex? Mungkin boleh jawab dekat chat box ke? Semua orang puasa? Okay, so, kalau pernah guna Webex, Webex ni seakan-akan Zoom juga, dan saya nak cerita, bagi saya cerita lah. Webex ni dia berbayar juga seperti Zoom. Ada juga free version. Maksudnya katakan kalau memilih untuk tidak menggunakan Zoom, boleh memilih menggunakan Webex. Seperti Zoom, Webex juga memberikan 40 minit percuma, tak silap saya. 45 minit, 40 minit, lebih kurang lah. Dan juga partisipan lebih kurang sama. So dia akan stop every 45 minutes or 40 minutes and kita kena reconnect lah. Cuma Webex ni dia ada satu flaw dia adalah apa tu orang kata dia punya weakness dia, tak silap saya lah, anyone can record. So you have to be very careful kalau tak accept ataupun tak reject, post kena berhati-hati dan anyone boleh record lah. Kalau Zoom kita boleh hanya host yang boleh record, dan kalau orang lain request kita boleh set dekat dalam dia punya setting. And then kita ada Google Hangout and Google Meet. Untuk pengetahuan, Google Hangout and Google Meet hanya boleh berlaku sekiranya anda ada account G Suite ataupun di bawah institution ataupun education institution masing-masing lah. So kalau ada G Suite menggunakan bawah sekolah, especially ada Google Classroom kan, mesti ada Google Hangout. Google Meet boleh pakai, percuma. Kita gunalah sebab benda itu adalah percuma, dia bayar di bawah G Suite package G Suite ataupun Microsoft 365. Okay, and then ada Easy Talks. Saya suka explore sebab kadang-kadang bila kita depends on satu platform, dia akan jadi high traffic tau dekat satu platform. So boleh juga cuba Easy Talks. Cuma Easy Talks ni memang berbayar, tetapi dia ada free version. Cuma free version dia agak limited. Saya akan go through sama-sama sekejap lagi. Kita ada juga Slack. Untuk pengetahuan, Easy Talks dengan Slack ni pun ada mobile apps. So kita boleh install dekat apps atau boleh minta pelajar install dekat apps. Dan another way of doing synchronous presentation is YouTube Live. Student kita memang suka lah kan kalau kita minta dia buat YouTube Live, cuma make sure kita check lah dia punya hasil kerja tu kata okay tak di live kan di YouTube Okay, and then sebab tadi saya berikan kategori untuk yang high bandwidth platform. High bandwidth maksud dia memerlukan internet speed yang tinggi, dan kita juga dia juga ada efek kepada apa tu orang panggil lantern tu macam buffer semua tu lah, buffering dia lambat keluar dan dia akan membuatkan gambar freeze kalau internet bandwidth tu rendah. Okay, dan lagi satu option atau kategori adalah low bandwidth platform seperti katakanlah masalah nak buat Zoom, ada masalah Webex, internet saya rendah cikgu, saya tak boleh YouTube live, doktor and so on. Kita boleh juga menggunakan platform-platform lain seperti WhatsApp, Telegram,
social media it depends sebenarnya. Dia kadang-kadang kalau peak hour dia memerlukan high bandwidth, tapi sekiranya masa-masa yang kita pilih tu tidak peak, contohnya pagi ataupun petang dalam pukul 3 macam tu, sebab biasanya yang peak hour untuk internet adalah kalau business lah, according to business theory, pukul 11, sebab biasanya kalau kita tengok orang upload post business untuk berniaga ada masa-masa tertentu. Tengah hari, tak silap saya dalam pukul 4 and malam there are few hours yang peak. So kena tengok business model lah. Biasanya dia orang yang lebih tahu dekat bila peak hour yang menggunakan high bandwidth internet. So kita ada social media seperti FB dan Instagram. Boleh juga menggunakan social media FB dan Instagram untuk buat live lah, presentation. It's either FB live ataupun Instagram live. Okay, so yang pertama kalau saya nak share, pernah tak guna breakout rooms untuk Zoom? Pernah tak guna? Boleh tengok dekat chat sekejap tak? Saya stop sharing. Semua orang diam je ni. Okey tak? Aki dah jawab dah tu, tak pernah. So tak pernah guna sebenarnya breakout rooms ni kalau kita relate balik kepada collaborative learning yang sebelum ni sharing, boleh digunakan untuk collaborative learning. Cuma saya gunakan breakout rooms ni apabila saya set masa untuk pelajar bentang dan kita nak, yelah dia tak jumpa kan, ataupun mungkin dia perlukan sedikit masa untuk bincang sebelum dia start pembentangan. Jadi kita boleh gunakan feature breakout rooms. So saya tak boleh nak, saya cuma tunjuk setting dulu, so masing-masing boleh take note. Okay, untuk breakout rooms ni saya perlu sharekan saya punya website Zoom. Okay, sekejap sebab dia sama-sama synchronous, so dia ada masalah sedikit. Okay, so untuk apa tu orang kata enablekan breakout rooms ni, kita perlu pergi kepada kita punya main website Zoom kita. Dia boleh setting di apa tu orang kata desktop version lah di website. Okay, buka dan in seperti biasa. Saya cuba menggunakan, cuba sign in tak tahu. Ada in meeting advance. Ya, in meeting advance. Okay. So nampak tak dekat sini, bawah sini ada, saya punya mouse lambat sikit okay. Ada breakout room. Okay. So kalau lihat di sini saya memang enablekan lah sebab saya menggunakannya bersama saya. Jika tidak dia asalnya begini. Dia disable. So untuk enablekan kita kena tolak button ni ke kanan, okay, and then dia akan, yang ini dia akan macam ni. Tetapi saya nak assign pelajar saya one scheduling, so saya just tick dekat sini. Okay, so ini kita just onkan yang ini dan tick yang ini. Apa berlaku sekiranya kita okay, so ini kita dah buat, sorry.
sekejap Okay, kita dah turn on the setting in meeting. Meeting advanced option tadi kita dah enablekan untuk breakout rooms. Dan apa yang berlaku selepas itu, okay, sebenarnya ini adalah gambar kita apabila kita on. Cumanya masa saya screenshot ni, kamera saya off, saya tak perasan, jadi dia tak keluar gambar saya. Kalau tak ada gambar muka kita dan ada function-function di bawah ni kan. Okay, jadi ini yang kita nak guna. Belah kanan sekali ada breakout rooms. Nampak tak? Belah kanan ni. Saya actually mouse saya lambat sikit, ada delay. Okay, di sini belah kanan ni, ini adalah function breakout rooms yang kita boleh guna. Tujuannya adalah apabila kita sediakan platform untuk belajar dan kita nak pelajar kita masuk ikut grup masing-masing, mungkin kita bagi dia masa beberapa minit untuk dia bincang dan kita akan masuk dalam setiap grup untuk dengar pembentangan. That is one way. Another way adalah kita minta pelajar masuk ke dalam grup dia dulu, bincang dan masuk semula ke main room untuk kita buat pembentangan dan semua orang dengar. Ada dua cara So kalau macam ada kita buat pembentangan yang secara kumpulan, macam mana kita by group, orang lain tak perlu dengar. Contohnya kalau macam ada subjek yang kita kata job interview kan, kita cuma nak tengok presentation dia ataupun kita just nak tanya soalan on job interview macam mana dia respond. So we can go into different groups. Okay, so apabila kita ada belah kanan, kalau kita tak enablekan tadi, breakout room punya feature ni tak keluar tau dekat function bawah ni. So apabila kita dah enablekan, baru dia keluar. Okay, and then dia akan, bila kita klik, akan ada feature ini keluar, option ini. Dia akan tanya assign 0 participant into how many rooms, automatically or manually. Kalau kita dah set, dah tahu berapa kumpulan, contohnya dalam kelas kita tahu ada 5 kumpulan belajar, so kita buat 5 rooms lah. 5 kumpulan bersamaan dengan 5 rooms. And sebab kalau katakan pembentangan ini adalah ad hoc, contohnya kita dah buat online class, lepas tu kita kata okay, now I want you to get into groups and discuss. Kalau tak nak pening kepala, boleh guna automatic assign. So biar Zoom yang assignkan pelajar ni kepada 5 rooms tadi secara random. Kalau kita dah ada siap name list, contohnya kadang-kadang student kata saya nak pilih kumpulan saya sendiri, okey lah pilih kumpulan, bagi saya nama, so kita kena choose manually lah, pilih manually. So it's either random or manual. Kalau 5 group, 5 rooms, 10 group, 10 rooms. Okay, so pilih lah. Okay, then kita klik create rooms. So far okay, Dr. Syarul dengar suara saya? Okay. So jelas, clear. Okay, so apabila kita klik create room tadi, sebab kita macam saya tadi, saya buat dalam contoh ni saya buat 4 rooms, contohnya 4 kumpulan. So ada 4 breakout rooms. Okay, dan kalau nampak dekat bawah ni ada feature recreate katakanlah lepas kira-kira rupanya tak cukup lah 5 kumpulan, so recreate lah, buat semula, jadikan 5 kumpulan, 5 group. Options ni sebenarnya adalah untuk kita options tadi back to main room, dan pelajar pun dah selesai, kita boleh invite dia balik masuk kepada main room and wrap up, nak komen secara keseluruhan ke. So I think that is one of the best approach lah, ataupun feature dekat dalam platform Zoom yang boleh kita guna pakai, yang lebih orang kata structured ataupun scaffold lah, rather than kita jumpa student, okay bentang, pun boleh juga. It depends kepada your objective lah. Dan juga you know your students better. Kalau your students good, terus nak bentang, they are ready, they have showed you whatever slide they have prepared, then you can just proceed with whatever meeting platform. Tetapi kalau memerlukan apa tu kata tadi, monitoring wise lah, monitoring opportunity, maybe sort of kata
kata scaffold dia sikit-sikit, so you may use breakout rooms feature dekat dalam Zoom. Okay, and saya rasa semua orang pun tahu Zoom punya harga breakout rooms ni sebenarnya tak silap saya hanya untuk yang berbayar, and paid license adalah dalam RM67 sebulan. So kena belilah mungkin dalam masa 1 bulan nak guna. Kalau tak, free version by all means boleh cuba, kerana saya start explore ni setelah saya beli paid version. So saya tak dapat nak cuba sekiranya untuk free version boleh guna ke tak, ataupun mungkin participant sambil-sambil ni boleh check lah kalau free version ada breakout rooms punya feature, then that will be nice, perfect. Okay, tapi kena play around dengan masa 40 minit tu lah, sebab kalau free version 40 minit. Okay, Doktor, ada soalan? Ni tak boleh ni lah. Doktor, Yang riff tu. Ya? alamak. Connect. Ini Nazrin cakap, Doktor. Ni Nazrin? Zoom ada satu plan yang khas untuk educational institution. Okay. Dan dia the plan is dalam RM400 setahun. Tetapi syarat yang mendaftar itu is a education institution, maka dia kena daftar atas satu syarikat. Dan syarikat itu syarat dia mesti education institution, 20 host. Betul. Di bawah Sekiranya your organisation, your university ke apa ke, ada caranya lah. Cuma kalau kita individual, yes, you're correct, RM60 sebulan lah. Betul. Sebenarnya masa kita nak beli license ni, kita pun hari tu ada buat perbincangan sama ada nak beli secara individual ataupun secara berkumpulan, tetapi due to MCO ni, bila kita nak bawa institution, nak kena jumpa, nak meeting, nak buat LO, nak buat those kind of things macam lambat kan. Jadi masing-masing decide, okay lah, we buy individually sendiri. Tetapi sekiranya Quran yang juga ada bagi tu. ada lebih masa untuk in terms of administration management, pembayaran purchase order, LO dan sebagainya, boleh beli di bawah license institution, bawah education institution. Thank you Encik Nazrin for the info. Memang betul. And dia ada satu lagi untuk package yang tak silap saya $199 $200. Cuk ni iklan Zoom, saya tak dibayar oleh Zoom tau. Okay. So untuk $200 tu, tetapi memerlukan at least 10 host untuk beli yang lebih powerful lagi lah. Cumanya minimum pembelian sekali adalah 10 host. So dia akan end up di dalam $2,000. Ada a few options lah. So I think the apa tu orang kata individual license, paid license pun dah should be okay. And I think RM67 is quite affordable lah for everybody to use. Okay, ada soalan lagi ke Dr. Syarmizan? Oh, free boleh guna ke? Ada yang dah try ke yang free ni? Jawapan untuk apa ni? Ada soalan daripada peserta tanya, adakah apa tu yang breakout rooms tu hanya boleh digunakan dalam Zoom? Okay dah. Oh sorry Dr. Syarmizan? Adakah boleh digunakan dalam Zoom sahaja fungsi breakout room tu? Setakat ni saya cuma jumpa dalam Zoom sahaja. Dekat dalam online platform lain tak silap saya Go Meeting ada, tetapi Go Meeting tu bayaran dia agak mahal, so saya tak explore. Setakat ni saya cuma explore Zoom, Easy Talks dengan yang saya share tadi, Slack lah. 3 tu yang saya explore. So setakat ini Webex tak ada, tak silap saya. Webex pun tak ada breakout room, cuma hanya ada di Zoom. Kalau ada, tolong betulkan saya. Webex tak silap saya tak ada. Okay. Ada lagi ke soalan Dr. Syarmizan? Setakat ni yang itu sahaja soalan yang ada. Soalan lain berkenaan dengan yang 400 per month tadi telah dijawab oleh Dr. Nazrin lah dalam ruang chat. Jadi Dr. Harwati boleh teruskan kot setakat. Thank you. Okay, so saya share semula saya punya slide tadi. Okay, sebenarnya menarik Zoom ni. Kadang-kadang memang saya tahu ada masalah apa tu orang kata security. For your information, anything on the cloud, in the cloud memang ada masalah itulah, sebab kita pun tak boleh nak jangkakan. Okay, kemudian saya akan share seterusnya adalah Easy Talks. Okay, saya share screen saya. Okay.
Alright, Easy Talks ni is another option untuk kita buat pembentangan bersama pelajar. Tapi Easy Talk ni saya katakan lebih jual mahal lah daripada Zoom. Zoom tu at least ada juga free version tu kiranya masih boleh guna pakai. Easy Talks ni punya free version boleh lah kalau kita nak lari sekali-sekala and then try to avoid from the traffic kan. Lah. Okay, so saya nak tunjuk Kita belajar pakai Zoom ke berapa? dia punya function lebih kurang sama. Oh, bayar. Okay. Kalau tengok features dia semua lebih kurang sama macam saya dah login sebenarnya. Sama macam Zoom, boleh schedule meeting. Okay, ini adalah Easy Talks punya feature, sama boleh schedule meeting, boleh buat webinar ni berbayar. Okay, okay. Easy Talk juga ada breakout rooms tetapi memang berbayar dan sebagainya. Okay, kalau kita nak set meetings, kita boleh just klik set meeting. Samalah macam Zoom. Cumanya apa yang saya nak tunjukkan di sini adalah kenapa saya tidak selalu menggunakan Easy Talks ni adalah kerana kalau kita tengok free version starternya adalah ini saja yang kita boleh pakai, iaitu host up to 2 participant. Maksudnya kalau pembentangan secara individu bolehlah. Kalau antara kita dengan pelajar, pelajar nak bentang kat kita, pelajar nak bentang seorang, contohnya pelajar master atau pelajar PhD setakat nak bentang proposal dekat kita. So kita boleh guna, tetapi limitnya adalah 10 minit. Cuma kadang-kadang saya suka menggunakan Easy Talks ni bersama pelajar sebab dia tahu dia cuma ada 10 minit saja untuk dibentang. Especially kalau pelajar PhD atau master, saya nak dia give the best of dia punya proposal dalam masa 10 minit. Kalau tak putus, okay, saya kata saya tak sambung lagi, you have to repair your proposal because for within that 10 minutes yang you present pada saya tak dapat nampak what are you trying to do. Itulah kadang-kadang saya bukanlah nak kejam tapi sort of challenge lah students to read more dan present better. So that is one way. And then local recording hanya ada dalam bentuk MP4, which means it affects kita punya storage lah. Kalau Zoom tadi kita boleh pilih sama ada record dalam cloud ataupun kita record dekat dalam kita punya storage, local storage. Okay, so ini adalah panjang pula saya bimbang nanti Dr. Syarmizan. Okay, so saya ada satu lagi iaitu Slack. Okay. Alright, so ini adalah Slack. Okay, Slack saya jarang guna sebab pada saya Slack ni pricing dia kalau tengok dia cuma boleh buat one to one saja. Saya lebih kepada sharing saja naik sebab saya pun tak boleh sebab kita tengah synchronous sekarang, kita sedang segera. Okay, so kalau tengok free versionnya adalah kita optionnya lebih banyak daripada Easy Talks tadi. Tetapi kita cuma boleh buat one to one voice call saja ataupun kita boleh buat meeting one to one saja. Maksudnya saya dengan Dr. Syarmizan pada masa yang sama, tak boleh lebih pada tu untuk free version. Kalau tak kena bayar lah dan selainnya. Okay, so ini adalah perkongsian untuk yang high bandwidth. Okay, sekarang ni saya pergi kepada low bandwidth. Boleh ke Dr. Syarmizan? Silakan. Okay. Untuk low bandwidth platform, biasalah kadang-kadang student ni di banyak reasons. Internet tak ni, saya duduk kat kampung, data saya tak ada ke apa ke. Okay, kalau data tak ada tu kita akan pergi kepada option yang seterusnya lah, iaitu asynchronous, tidak segera. Tetapi sebenarnya Dr. Sutera Rahman boleh juga menggunakan WhatsApp untuk membuat presentation bersama pelajar. Pernah tak guna WhatsApp call secara kumpulan, WhatsApp call group? Mungkin boleh jawab dekat dalam okay, contohnya kalau saya try call Dr. Syarmizan sekarang, kita demo sikit Dr. Okay, so sekarang ni saya tengah call Dr. Syarmizan, nampak ke? Saya kena tutup dulu skrin lah Okay,
So kalau kita mengulangi resep pertama. Okay. So kita boleh juga membuat pembentangan bersama pelajar. Okay. Menggunakan WhatsApp call. Katakanlah kalau dia kata doktor internet rendah, okay tak apalah kita guna WhatsApp call. Tapi kena bagi guideline sikit lah, awak duduk dalam kereta ke apa ke. Okay, so Syamizan rupanya macam ni. Okay, okay, saya di atas demo itu tadi. Okay, cumanya kena bear in mind apabila menggunakan WhatsApp call ni hanya boleh guna maksimum orang pada satu-satu masa. Okay, katakan kalau nak present dengan student, kita dah, bila student kata okay sebelum saya bagikan awak kepada group, cuba buat survey sedikit. How strong is your internet connection? Kalau ramai yang kata low, that means you have to have maximum of 3 orang dalam satu kumpulan. So apabila maksimum 3 orang dalam satu kumpulan, lecturer atau cikgu seorang, pelajar 3 orang, cantik lah boleh pakai WhatsApp call. So that is another option. Tetapi macam yang saya kata, it's a lot of analysis lah. You have to get to know macam mana students punya condition dekat rumah dia, internet connection. Then you plan. Dia banyak planning sikit lah. Okay, tak boleh just simply give the instruction and then nanti kita jumpa buat pembentangan. So you have to check whether the students are capable of doing the online presentation secara segera. Kadang-kadang sebenarnya presentation ni saya boleh katakan apabila saya survey, kebanyakan educators lah ataupun guru-guru dia lebih prefer kepada pembentangan tidak segera. Depends lah kepada keperluan. That's why hari ini kita pecah tajuk kita kepada 2, segera dan tidak segera. Okay, saya sambung sikit lagi ya. Ada yang Dr. Syari kata sekarang dah mula roll out kepada 8 user serentak. That's great. Saya tak pernah cuba lagi 8, tapi setakat sebelum ni saya pernah cuba lebih daripada 4, dia tak nak, mungkin dia dah upgrade. Baru, ini bila doktor? Berita hari ini. Wow, dia macam tahu je hari ni kita nak buat sharing. Saya share semula screen saya. Dia terus jadi hari 8. Lepas ni kita boleh try buat 8. WhatsApp group call. Okay. So Telegram pun boleh, tetapi saya nak cerita flow Telegram adalah dia cuma boleh guna satu one to one. Tak boleh macam WhatsApp call tadi lah. WhatsApp call tadi kita video call kita boleh buat maksimum 8 Dr. Nazrin? 8. Tetapi kalau Telegram one to one sahaja. Tak sure pula kalau Telegram pun upgrade hari ni. Okay, and then social media, kadang-kadang student suka, kadang-kadang student tak suka sebab apabila kita saya survey dulu dengan student, saya kata among all these yang mana you prefer? Saya cerita dulu dekat dia, ini high bandwidth, ini low bandwidth. Kalau high bandwidth you prefer yang mana, kalau low bandwidth you prefer yang mana. And to be honest, student ramai yang tak jawab social media. Sebab saya faham, sebab saya mengajar social media in language learning untuk pelajar tahun 1 dan banyak info yang saya dapat, mereka tidak suka kita berada dekat dalam dia punya social media platform sebab for them it is like dia punya private area lah, dia macam privacy dia orang nak cursing ke apa ke, all the language keluar dekat dalam dia punya social media, so they don't be comfortable of having us dekat dalam tu. And jangan terkejut kalau kita paksa juga, dia akan create satu social media yang baru, contohnya FB dia akan ada nama contohnya Harwati Official sebab korang-korang yang tu untuk pembelajaran je lah. It's up to you have to do a lot of analysis and you have to do sort of survey juga dengan students sebelum deciding synchronous, asynchronous, high bandwidth, low bandwidth. Okay, so sikit je lagi saya nak tunjuk when it comes to, maybe I need to share this as well. When it comes to synchronous presentation, pembentangan segera, you have to consider this. Make some analysis, some other students ada high bandwidth or low bandwidth, and you have to set which one is more doable, individual ataupun group. Individual memang it takes a lot of our time, then it depends lah, kalau tak ramai pelajar dalam satu kelas, okay lah individual. Kalau group pun you can go up to 4, 3 ataupun macam Dr. Nazri cakap tadi, kalau boleh up to 8, why not? Okay, and then
Types of presentation tadi is either in a form of what do they have to share. Give clear guideline. Nak dia share apa dekat dalam presentation dia, because when it comes to online nanti lebih banyak doktor dengar ke? Rather than dia punya presentation. Betul tak Dr. Syarmizan? Betul. Okay, so kena check lah apa yang nak dia tunjuk dekat kita, make sure it is very specific, sebab online tak sama dengan face to face. Online student tak boleh cakap laju, sebab apabila dia laju takut kita nak menilai tu, katakanlah kita punya intake tak strong, kita buffer, ni kita ada lantern, show of freezing macam dan sebagainya. So it affects. Kena consider all that lah. And then try to limit the presentation. Kalau boleh jangan panjang sangat, kalau boleh jangan pendek sangat. I have no advice of what time yang paling suitable, because it depends kepada apa objektif yang doktor tuan-tuan perempuan nak achieve. So in the end you have to go back to your objective of your assessment dan tengok balik what is the time suitable for that assessment. And guidelines, I would say based pada pengalaman online presentation ni, saya dah kata dengan student, reduce animation. Kalau boleh tak payah animation at all, unless you need to show. There is a reason for you to show. Kalau tak ada reason, tak payah nak shoot sharp, bling semua tu, because it affects apabila dia present secara online. Okay, and then record, do consider this. Kalau kita buat synchronous ni, kalau asynchronous kita boleh ulang banyak kali untuk beri markah. Tapi apabila kita buat synchronous, do you want to record the presentation? Kalau guna iPad, boleh guna screen recording. Kalau tak, kalau guna Zoom, boleh record the presentation. And kalau yang lain-lain, tu nak explore lah. Because WhatsApp ni tak boleh nak record, Telegram ni tak boleh nak record. Social media, selagi dia tak delete, bila FB live, dia akan remain dekat dalam time wall pelajar. Okay, Insta live, dia hilang. Dia tak akan simpan dekat dalam mana-mana bila kita nak refer balik lah. Okay, and then rubrics untuk doctors, cikgu, when it comes to your rubric, dia tak sama dengan face-to-face presentation. You have to make sure your rubric is as simple as possible. Try to look at your rubrics again, because let's say within 5 minutes, huha-huha, buffering and all, how are you going to give marks? So kena make sure that rubrics is reasonable and fair for the students lah. And then alternative for F2F, yang 4 ni yang paling saya suka, sebab when it comes to Q&A tu, kalau face to face dia lain tau, tapi kalau online you have to think of either you want to ask one questions after the presentation, or you want to just give comment, or maybe you can give questions later, ataupun kalau Zoom, pelajar lain boleh bagi soalan dekat chat box seperti yang berlaku sekarang, dan few other ways lah. All of this you have to consider when it comes to synchronous presentation. Okay, so saya minta maaf, bukan saya tak nak tunjuk demo, tapi macam saya cakap tadi, because this is synchronous, apa yang kita buat sekarang adalah segerak, real time, dan saya tak boleh nak demo all this platform segerak. Nanti dia overlap, dan saya harap apa yang saya sharekan di sini sampailah maksud saya kepada semua peserta. So I think mungkin itu sahaja daripada saya. Ada tak apa-apa soalan setakat ni Dr. Syarmizan? And also saya nak share, ada tak sesiapa yang familiar dengan this interface tools ni? Siapa tahu boleh teka? Nanti bagi hadiah virtual. Tak adalah. So boleh teka ini tools apa? So tengok ada tak yang boleh teka? Sekejap ya, saya stop sharing dulu. Jawapan dah masuk. Jawapan dah masuk. Datang sana disqualify. Okay, kawan tengok. Alah, ada link dekat atas tu kan. Link kat atas tu ada tu. Selamat. Link kat atas, okay. So tak dapatlah nak bagi hadiah sebab kat atas ada link. So ini dinamakan Genially ya. Untuk tools yang ini kita boleh juga bagi pelajar. Mungkin kita dah kalau kita nak student bentang dalam untuk PowerPoint boleh, any other, ada yang guna Prezi, ada yang guna Ines, dan this is another tools yang student boleh pakai dan kita juga boleh pakai, which is Genially. Ejaan dia saya bagi GENIAL.LY, atas ni ada dekat apa tu,
atas ni. So nama dia Generally. Saya boleh type sekejap lagi dekat dalam apa tu chat box. Okay, Generally ni saya masuk iklan sikit. What good about this is that kalau contohnya kita nak student bentang secara ringkas as possible, they can apart from Canva pun ada infographic and they can also use Generally. Ini spelling dia. Okay, belah kiri ni Generally and dia ada banyak. If you were to click on new, create Generally. Okay, dia ada banyak template yang kita boleh guna. It's either presentation, report, learning experience, gamification. Boleh juga buat quiz ya. Dekat learning experience ni sebenarnya referring to quiz. Okay, and boleh buat interactive image dan sebagainya lah. Which is ada function, ada feature dia yang tak ada dekat dalam Canva. So which I think is quite interesting. And dia berbayar, cuma siapa yang annotate ni? Okay, dia berbayar, cuma saya setakat ini menggunakan free version pun dah cukup. Walau bagaimanapun, bear in mind free version kita tak boleh save. Kita cuma boleh guna presentation ni apabila kita online lah, because dia simpan dekat dalam cloud storage, dekat dalam account Generally ini sendiri. Kalau ada extra budget, boleh beli dan boleh export, simpan dekat dalam file sendiri. So yang ni saya harap rakan-rakan semua, Dr. Prof Madia, tuan-tuan perempuan semua boleh explore sendiri, which is very interesting. You can also assign students to do their work using this and present synchronously secara segerak kepada kita, which is more visual, highly visual, and probably like saya ni seorang yang visual person. So apabila student present, dia tulis banyak-banyak tu saya pening, especially when it comes to online. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja Dr. Syarmizan. Thank you very much. Dr. Wati ada satu soalan daripada Dr. Ahmad Harizan. Dia kata quiz tu really dapat auto marking macam Kahoot ke, Doktor? So far quiz dia, saya sebenarnya to be honest saya tak pernah buat sampai ke markah. Sebab kalau saya guna ni pun lebih kepada macam Kahoot, student jawab, nampak jawapan. So saya rasa boleh try. Mungkin tak sampai analyze sampai Kahoot ke analysis dia tak sampai tahap tu. It's more of just for learning experience. Maksudnya dia kata apa, assessment for learning Dia assessment for learning, of learning. Assessment for learning kot ni as learning assessment as learning. As dia belajar tu kita nak test. Okay ke tak? So tetapi dia tidaklah secanggih sampai macam quizzes, Kahoot tu yang boleh analyse, dia boleh tengok berapa banyak soalan betul, salah. Saya tak sampai itu lagi. But boleh cuba. Okay? Doktor ada soalan lagi ke? So far tak ada soalan lagi. Satu lagi soalan dah masuk daripada Dr. Nur Hafizah Ismail. Dia kata, what is the function of two-story in Generally? Macam mana? What is the function of two-story in Generally? This one, story ni ke? Okay, saya belum pernah try lagi to be honest yang story ni. Lambat sikit. Okay, story ni dia belum keluar lagi sebenarnya, dia soon. Dia belum release lagi. Ini tak boleh guna lagi. Dia soon, belum keluar lagi. Okay. Dr. Syarmizan. So saya tak dapat jawab Fiza punya soalan tadi sebab ini adalah feature baru dan dia belum beri kita try lagi. Soon, dia belum lagi. Yang ni ke Dr. Hafiza tanya tadi? Betul ke? Betul ke Dr. Hafiza? Betul ke? Yang ni ke Dr. tanya story ni ke? Okay, saya tengok dekat. Ya betul. Okay, to be released, betul. Dr. Hafiza kata yes, the function is to be released. Belum lagi, betul. So saya pun tak try sebab belum release lagi. Thank you. Okay. Lagi? So far macam tak ada Okay, so far macam tak ada. Saya Kalau ada, Generally tu. terus bertanya lah. Kalau ada boleh terus Kalau ada bertanya. siapa
Saya akan share link Journaly tu dekat dalam chat box Oh, Dr. Untuk Hasanah dah kita, order dah. apa dia? Dr. Hasanah dah order dah. Saya suka Journaly ni sebab dia punya gambar dia cantik-cantik. So it depends lah, ada orang yang tak suka banyak-banyak sangat gambar macam ni, ada orang yang nak letak image lain. Sebenarnya nak letak image lain pun boleh upload dekat dalam Journaly ni, dia macam Canva, dia very friendly. Okay, so kalau tak ada soalan mungkin boleh leave to Dr. Hasanah lah untuk continue. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hawati. Saya rasa perkongsian yang sangat enriching sebab banyak tool di cover dalam satu masa yang sangat singkat ya. Saya semalam Dr. Hawati ada maklumkan pada saya lah tak dapat nak buat demo semua benda macam breakout room apa semua tu pada masa ni sebab kita nak cover banyak benda dalam masa yang singkat lah. Tapi tak apa sebab konsep banking ni pun terjah, so digalakkan semua peserta untuk terjah je lah lepas ni, tengok macam mana. Ya, alright, okay. Kalau ada soalan lagi untuk Dr. Hawati boleh terus tanya lagi dalam group chat. Nanti kita boleh kembali ke Dr. Hawati hujung nanti selepas habis sesi dengan Dr. Hasanah dan kita boleh jawab balik soalan-soalan tu semua. Okay, Dr. Hawati, thank you so much. Saya pun tak pernah lagi guna Genially tu. Thank you for sharing with us lah. Ya. Okay, sekarang ni yang tengah menanti dengan senyuman kontrol Ayu tu. Okay. Silakan Dr. Hasanah untuk pembentangan asinkronus. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan very good morning. Selamat pagi semua. Terima kasih Dr. Syarmiza, terima kasih Dr. Hawati dan juga yang di balik tabir tu Dr. Fariza serta sahabat-sahabat semua yang menyertai kita punya program pada pagi ini. Okay, Dr. Syarmiza memang suka musik orang. Sebenarnya apa yang Dr. Hawati sampaikan tadi tu rasanya dah banyak sangat dah maklumat yang kita boleh dapat. Jadi untuk sesi saya akan fokus kepada kaedah pembentangan terutama untuk pembentangan pelajar lah yang menggunakan pendekatan asynchronous ataupun yang tidak segera. Okay, saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya. Mungkin ada yang baru nak berkenalan. Boleh ya Dr. Syarmizan? Okay, saya Dr. Hasanah Abdul Hafiz dari Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia lah, dan saya percaya dalam ni pun memang ramai sahabat-sahabat dari UKM dan tak kurang juga dari universiti lain juga, dan juga guru-guru pun ada juga bersama kita. Jadi pagi ni saya nak share konten sekejap ya. Saya ambil sikit masa untuk start broadcast. Hari ni kat rumah saya cuacanya berubah-ubah ya, kejap ribut petir, kejap cuaca hujan, lepas tu elok balik. Ya, hari yang kedua Ramadan tapi anak-anak makin huru-hara. Okey, jadi sekali akan bincangkan tentang pembentangan tidak segera secara online. Bila kita tengok tadi apa yang dibentangkan oleh Dr. Harwati, sebenarnya ada banyak sangat sebab untuk kita memilih pembentangan secara tidak segera ataupun asynchronous. Ini contoh lah ya, statistik yang ditunjukkan di sebelah kanan, iaitu apabila kita membuat kajian di kalangan pelajar-pelajar tentang capaian internet. Ini contoh ya, bukan hasil dapatan kajian yang sebenar, yang saya ubah sikit dia punya angka. Kita dapati ada sebilangan kecil pelajar yang memang menghadapi masalah internet yang sangat slow. Ini yang tadi disebut oleh Dr. Harwati kan, benda yang kita ambil kira kalau bandwidth sangat slow. Jadi walaupun ada segelintir pelajar yang bandwidth dia sangat slow, kita tidak boleh nak abaikan dia dalam PNP. Jadi kita kena ambil kira juga. Dan satu yang baik berkenaan dengan pembentangan secara asinkronus ni ialah pelajar lebih bersedia. Saya ingat lagi ada sekali tu saya minta pelajar bentang 2 minit saja. Saya tak nak tengok video lebih 2 minit. Tetapi feedback selepasnya saya tanyakan berapa banyak masa yang mereka ambil untuk buat video tu. Dia kata 1 hari untuk menghasilkan video 2 minit. Tetapi mungkin dekat situ ada juga kebaikannya, iaitu pelajar akan
belajar perlahan-lahan ya bagaimana untuk present, untuk membuat rakaman dan membentangkan idea mereka hanya dalam masa beberapa minit tetapi dalam format tidak segera, di mana dalam kaedah ini pendekatan yang saya gunakan ialah melalui rakaman video. Jadi semua nak main dekat mak. Pilihan untuk kita melaksanakan pembentangan secara tidak segera ini memanglah sangat banyak. Tetapi yang paling biasa dan yang paling biasa untuk dilakukan adalah dengan menggunakan yang pertama rakaman video hanya daripada kamera yang ada. Kita mendapati majoriti pelajar universiti yang ada di kampung, yang ada di rumah pada masa sekarang ini, mereka ada handphone. Tetapi sebilangan pelajar tidak ada laptop, tidak ada desktop. Jadi bagaimana mereka hendak melakukan pembentangan? Jadi kita mahu tak mahu kita kena fikirkan apabila kita nak memberikan arahan atau tugasan, kita kena jelas apa yang kita nak, apa guideline dia dan bagaimana rubrik ataupun apa poin-poin yang kita hendak nilai nanti. Tadi ada disentuh dah kan oleh Dr. Harwati. Kaedah yang kedua ya, ini mungkin sesuai digunakan oleh pelajar yang memang ada laptop, ada desktop dan juga advance sikit. Kita boleh menggunakan PowerPoint ataupun Keynote dan daripada PowerPoint ataupun Keynote itu kita boleh export sebagai satu movie. Jadi daripada movie itu dia boleh tunjukkanlah apakah yang hendak dibentangkan. Biasanya dalam tugasan untuk pelajar, kita memberikan macam PBL kan, problem based learning. Kita bagi tugas, kita bagi permasalahan, kita minta mereka selesaikan. Ataupun kita bagi satu-satu isu ke apa dan minta mereka huraikan ataupun mungkin latihan-latihan kajian-kajian yang topik-topik yang kecil. Okay, ini sebahagian daripada assignment pelajar. Jadi, apabila mereka siap satu draft latihan untuk dilaporkan, mereka kena present. Jadi present itu mereka boleh buat mungkin dalam hanya 4-5 PowerPoint dan dalam PowerPoint itu juga boleh masukkan suara, dalam keynote juga boleh masukkan suara dan masukkan movie dan masukkan rakaman video muka dia bercakap dan akhirnya export sebagai movie. Jadi pelajar sebenarnya perlu didedahkan dengan perkara ini dan kita pun kena tahu jugalah kan macam mana nak buat. Okay. Dan pilihan yang ketiga yang saya cadangkan di sini adalah dengan animated presentation, tapi tadi Dr. Harwati ada sebut kalau animation tu tak perlu jangan masukkan. Tapi animated presentation yang saya nak masukkan di sini ialah kalau internet bagus, pelajar boleh guna yang web based animation punya service. Kalau yang biasa orang biasa dengar kan macam Powtoon, Biteable dan sebagainya. Kalau yang menggunakan apps juga banyak, Plotagon dan sebagainya untuk menghasilkan pembentangan dalam bentuk animasi. Jadi apa yang kita nak? Sebagai pensyarah apa yang kita nak? Kita nak bagaimana mereka membentangkan tugasannya, maka itu kena dijelaskan dalam guideline yang kita berikan kepada pelajar. Okay, jadi ini adalah 3 mungkin saranan lah bagaimana kita nak memberikan tugasan kepada pelajar untuk mereka bersedia, macam mana mereka nak melaporkan, bagaimana mereka nak membentangkan tugasan yang mereka lakukan. Okay, seterusnya apabila mereka dah buat dah rakaman ke apa semuanya, maka bagaimanakah pula mereka nak share. Jadi saya tunjukkan kat sini, ini satu contoh lah macam saya biasa juga biasa juga menggunakan kaedah pembentangan melalui video, tetapi kerana internet macam kadang platform yang ada tu pun internet tak stabil sangat, maka saya minta mereka upload di YouTube. Kerana dalam YouTube ni dia lebih mesra untuk pelajar dan untuk kita sendiri kerana kita boleh tengok dalam format yang dipanggil apa tu very low resolution ataupun dalam bentuk full HD 720 pixel dan sebagainya. Jadi untuk pelajar katalah dalam situasi pelajar nak dia dah siap dia punya video, maka dia upload dalam YouTube. Selepas upload dalam YouTube, tadi telah dibincangkan oleh Dr. Harwati, kita boleh upload saja ke dalam mana-mana platform yang kita gunakan. Katakanlah kita buat grup Telegram ataupun kita boleh buat Facebook group, kita upload, minta pelajar upload video rakaman pembentangan mereka dalam
Facebook group yang kita bina. Dan jangan dilupakannya, yang penting boleh juga kita menggunakan e-learning portal. Kalau UKM, kita ada UKM Folio. Jadi kesemua yang ditunjukkan ini pelbagai pilihan untuk menyediakan bahan pembentangan dan juga di mana kita hendak letakkan pembentangan itu untuk akhirnya kita nilai. Semuanya perlulah dinyatakan dengan jelas dan kita mestilah mempunyai justifikasi kenapa ia dipilih. Dalam kajian yang kita lakukan baru-baru ini, kita dapati bahawa pelajar cenderung untuk menggunakan pertamanya memang kita punya e-learning portal lah, iaitu UKM Folio. Tetapi UKM Folio bukan nombor satu. Sebaliknya, platform media sosial yang lain yang mudah untuk mereka seperti WhatsApp group dan juga Telegram group adalah lebih disukai. Saya rasa alasan dia mudah. Sebab kita kena meletakkan diri kita di tempat pelajar. Kalau kita di tempat pelajar, bagaimana kita menghadapi suasana sekarang ini, belajar dalam keadaan mana internet ni kadang malam baru laju, pukul 3 pagi baru laju kan. Jadi mereka lebih gemarkan platform yang tak payah login. UKM Folio pun kena login. Kalau kita gunakan MOOC macam open learning pun nak kena login. Jadi walaupun proses itu kita kata macam simple saja bagi kita yang guna internet laju ni, tetapi bagi pelajar mungkin step-step yang mudah itu juga boleh mengganggu proses pembelajaran. Padahal mereka nak submit tugasan je. Ya, mereka hanya tunjuk pembentangan kumpulan mereka saja. Satu kelebihannya kalau kita menggunakan pendekatan pembentangan secara asinkronus ni ialah pelajar mempunyai banyak masa untuk hendak merancang, membetulkan, re-upload, re-record, re-edit ya dan sebagainya. Kemudian bila dah final barulah berikan link kepada kita, maka mereka akan lebih bersedia. Dan satu lagi kelebihannya bagi pelajar-pelajar yang menghadapi masalah bandwidth lemah, maka ini adalah satu penyelesaian yang sangat baik. Telegram, okay. Kalau paling mudah memang kita boleh upload di YouTube. Kadang-kadang kalau YouTube juga susah, maka sebenarnya kalau upload direct ke dalam Telegram juga satu opsi yang baik. Malah saya selalu memberikan saranan kepada sahabat-sahabat saya, dalam keadaan ada pelajar yang menghadapi masalah bandwidth yang sangat teruk, grup Telegram adalah satu pilihan yang sangat baik. Mungkin bukan yang terbaik lah. Dia satu pilihan yang sangat baik kerana kalau kita dah create pelajar dalam grup itu, suatu kumpulan pelajar ataupun satu orang pelajar dah buat rakaman video dan dia dah masukkan link dalam Telegram, dia masukkan dalam tu. Jadi pelajar-pelajar yang mungkin lepas seminggu baru dapat internet. Bayangkan ya, Dr. Syahrul Mizan tu dia hari-hari masak, ambil gambar, upload Facebook, masuk internet dia okey. Ya Dr. Syahrul Mizan? Ada ke tak ada ni? Ada ni ha. Oh, lawan balik ni nanti ya. Okey, jadi dalam Telegram benda yang di-upload katalah mungkin seminggu sebelum ni pelajar masih boleh akses. Saya tak suggest dalam ini WhatsApp group kerana kalau WhatsApp group kalau katalah pelajar tu upload infografik, gambar ataupun dia rakam video direct dalam Telegram, dia upload, pelajar kalau dalam WhatsApp group lepas seminggu ke lepas 3 hari ke kadang kita nak akses gambar tu dia tak ada kan. Jadi nak tak nak kita terpaksa ambil kira juga bagaimana benda-benda kelebihan kekurangan yang ada ini menyebabkan kita kena pilih satu platform yang lebih mudah untuk diakses, tak payah nak login, tetapi bagi pelajar bahan-bahan yang telah diupload oleh rakan-rakan lain, oleh pensyarah ke sebelum-sebelum ini boleh diakses. Facebook group juga sebenarnya adalah satu option yang baik jika internetnya okey sikit. Dalam keadaan sekarang ni pelajar duduk merata-rata, ada pelajar saya duduk Sabah. Macam mana kita nak settlekan masalah pelajar di Sabah ni kan jauh. Jadi internetnya macam-macam cerita lah. Dalam Facebook group satu kelebihan, kalau satu kumpulan ataupun satu pelajar upload dia punya pembentangan dan kita boleh jadikan itu sebenarnya
assessment as learning kot ya. Maksudnya semua orang kena menilai pembentangan itu. Peer group assessment lah kiranya. Jadi semua orang boleh menilai pembentangan itu dan kemudian kalau orang lain upload, jadi mereka boleh create post masing-masing yang tidak mengganggu perbincangan berkenaan post-post ataupun video orang lain. E-learning portal, kalau untuk e-learning portal rasmi universiti memang kita tak nafikan lah. Dia mesti ada kekuatan dia. Cuma untuk kalau internet teruk sangat ni pun kadang tak jadi juga kan. Namun saya tak nafikan macam e-learning portal UKM, iaitu you can follow, dia makin lama makin advance. Dia makin jauh ke depan dan makin banyak feature. Mudah-mudahan ya benda yang kalau pelajar tu dapat akses, kita boleh masukkan juga di sini. Saya nak tunjukkan satu contoh lah ya, pelajar saya membuat pembentangan melalui video. Harap boleh dengar. Assalamualaikum warahmatullahi Ini satu wabarakatuh. contoh pembentangan Di bumi ini kita untuk berpijak. Di bumi ini kalian membentangkan kejadian yang alam tajuk ini etika menggunakan merupakan ejaan anugerah penggunaan daripada sumber Allah. alam. Jadi dengan sedikit editing. Tetapi ramai di kalangan manusia yang tidak dapat berfikir dengan sebaiknya. Akibatnya terjadilah kerosakan-kerosakan alam sekitar dan pembinaan bangunan yang tidak bermanfaat. Mestilah sewajarnya kita terapkan dalam diri kita semua. Dan tidak lupa juga segala nikmat yang Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi sebagai satu pembentangan berkumpulan. Okay. Ini satu lagi video. Internet saya pula. Awan Allah mengangkat peranan kita. So yang ni hanya cakap saja. Dilakukan Baiklah. oleh nenek moyang kita itu Nabi Muhammad. Saya nak tunjukkan sikit lah kalau kita menghadapi suasana juga bila kita nak meminta pelajar buat pembentangan. Kan tadi kita ada pilihan option Telegram, Facebook group. Dr. Arwati ada sebutkan bila sebut macam Facebook group ke atau IG ke kan, pelajar ni macam dia ada rasa privacy dia terganggu dan tidak selesa. Sebab itu kita kena ambil kira juga setengah pelajar memang dia tak suka kalau ada group Facebook group ke di mana kalau dia nak masuk tu dia akan buat satu profil yang berasingan khas untuk belajar. Yang untuk dia berhappy-happy dengan kawan dia, dia ada satu profil yang lain. Jadi dia tak nak privacy dia terganggu bila dia dah join group dengan kawan-kawan. Yelah kadang-kadang kan bila campur kadang lelaki perempuan ni, yang perempuan ni kadang pemalu. Jadi dia tak nak orang tahu dia punya video ke, dia punya kehidupan lain dia macam mana. Okay, sorry. Jadi saya nak tunjukkan kat sini macam mana kita nak pastikan, apalah gambar tak senonoh keluar ni. Macam mana kita nak pastikan, sorry, banyak kartun ni, kanak-kanak lah tengok. Macam mana kita nak mungkin dedahkan pada pelajar, kalau mereka malu rakaman video mereka, rakaman pembentangan mereka daripada diakses oleh orang lain, kita boleh tap, saya tunjuk sekali lagi. Kita boleh tap dekat sini ni, ini saya tunjuk, saya gunakan iPad. Kita tap pada wajah kita dan dekat sini ada YouTube Studio. Okay. Jadi dekat YouTube Studio ni, kalau kita upload video, jadi mana-mana video yang kita telah upload, kita boleh tukar dia punya setting kepada, kat sini contoh ni, gambar pensil ni, tukar kepada setting, ubah privacy kepada unlisted. Okay, di sini ya ni unlisted. Anyone with the link can view. Jadi untuk setengah pelajar yang mungkin terutama macam pelajar tahun 1, dia belum rasa confident lagi, dia malu orang tengok video dia, maka kita boleh bagi tahu, maklumkan kepada pelajar yang masa kita bagi panduan tu, sekiranya anda tidak mahu video ini diakses oleh orang lain, sila letakkan dalam YouTube dan pilih setting unlisted yang ini. Okay. Maka dengan cara itu, pelajar, pensyarah ataupun guru ke, hanya sesiapa yang ada link itu sajalah yang boleh akses video. Jadi privacy dia tidak terganggu. Okay. So kat sinilah ya tempat untuk nak edit
privacy. So mana-mana pun kita boleh edit untuk tukar dia punya privacy. Saya ulang ya, gambar pensil di atas ni. Okay. Saya rasa itu sahaja kot ya Dr. Syahrul Mizan berkenaan pengajaran pembentangan tidak segera secara online. Ada soalan ke? Saya rasa saya punya topik ni biasa saja, lebih kepada sharing pengalaman apa yang saya biasa lakukan. Yang lain advance ya. Dr. Harwati share macam-macam tools dan website untuk kita gunakan. Tak apa Dr. Hasanah, kadang-kadang yang simple-simple tu lah yang kita nak pakai kan, tak semua orang canggih. So macam yang simple-simple tu lah yang senang membantu kita. So kita punya fokus bengkel ni pun lebih kepada beginners. So memang kita nak fokus pada yang simple-simple. So saya rasa Dr. Hasanah punya fokus tu sangat membantu. Ada soalan daripada Dr. Suzana dalam ruang chat. Oh tak ada, dia ucap terima kasih ya. Dr. Suzana, Dr. Zila Safarina juga ucapkan terima kasih. Okay, ada apa-apa soalan ke? Okay, terima kasih semua. Ada apa-apa soalan? Berkenaan sama ada nak tanya berkenaan dengan apa yang telah dibentangkan oleh Dr. Hasanah ataupun apa yang telah dibentangkan oleh Dr. Harwati juga boleh ditanyakan lah. Kita buka soalan untuk semua, untuk kedua-dua penceramah. Okey tak ada Kalau tak ada, So far bulan-bulan puasa ni semua puasa ni semua hati dan ni. Kalau waktu bukan bulan puasa tu kita kata okey lah, boleh habis awal, boleh terjah untuk masak, untuk makan tengah hari tu lah terjah. Assalamualaikum. Ada soalan. Ya Zai, we can hear you. Boleh cakap. Boleh. Boleh, saya sekarang saya macam cuba saya cuba virtual background. Boleh cakap bagaimana boleh manipulate virtual background? Apa dia Zai tak dengar? We can Doktor saya tanya bagaimana boleh manipulate virtual background. Sorry, my kids are Bagaimana nak manipulate virtual background? Dr. Harwati, maybe this is to you actually. Ya, saya buat sekarang. Tengok saya belakang. Tengok belakang saya. Dekat then okay, your video ada yang sejuk. Tapi banyak orang tak tahu bagaimana. You can change background dekat dekat gambar speaker bawah tu ada click on tap on the arrow menu tu, so you can just choose virtual background and then you can actually guna mana-mana background gambar yang ada and use as virtual background. Betul. Tengok belakang saya ada. Saya pun dah pergi ke Hogwarts dah tu. Kalau orang tak tahu, so mungkin boleh tunjuk ada buat video, tunjuk orang banyak guru-guru mungkin nak change background. Mungkin background dalam film boleh sedap lah. Saya tak tahu, saya cuba. Thank you Zai for joining. Boleh. Boleh. Okay, ada soalan lain lagi? Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa? Okay, ada soalan daripada Maliga. Doktor, any suggestion of software app untuk video maker atau editing? Gunakan Android yang biasa untuk student. Saya buka untuk dijawab oleh ni. Dr. Fariza ada bagi jawapan dalam ruang chat juga. Dia kata until mobile apps video editing saya guna Filmora. So Dr. Fariza mencadangkan Filmora. Dr. Harwati, Dr. Hasanah ada cadangan lain? Actually saya kalau dekat phone sebenarnya tak payah untuk video editing. Kalau setakat dia nak simple video editing biasa dekat phone pun boleh buat. Maksudnya kalau smartphone just klik edit trim, kita boleh guna yang
Itu saja, as simple as that. Tapi kalau yang simple lah, kalau nak masuk, nak tambah-tambah video kena guna Filmora lah. Saya pakai yang simple tu, Maksudnya saya pakai without video. simple. So tak Kalau boleh saya tambah sikit lah ya. Okay. Sebenarnya Filmora Go ni dia yang desktop version pun ada juga. Cuma Filmora Go ni sebab dia mobile apps, and then yang kebaikannya sometimes mungkin pelajar nak masukkan nama dia kan, so dia boleh masukkan teks dan mungkin boleh buat sedikit animation ataupun masa dia nak transition dan sebagainya lah. Dan Filmora Go ni sangat mudah untuk digunakan sebab dia memang kalau kita guna yang mobile apps punya version, kalau siapa-siapa boleh cubalah ya. Walaupun sebenarnya kalau kita guna yang web base yang free, Filmora ni biasanya video dia akan ada satu watermark yang sangat besar at the very center of video tau. Which is very annoying. Tapi kalau kita gunakan yang mobile apps punya version, dia tak ada perkataan Filmora tu. Mungkin ada somewhere tapi dia tak mengganggulah dia punya visual kan. Mungkin satu lagi, kalau katalah macam pelajar nak buat pembentangan slide kan, mungkin dia boleh nak tukar sedikit untuk animatekan dia punya tu menggunakan yang paling simple lah, Animoto. Animoto pun mungkin pelajar boleh gunakan lah. And then mungkin juga satu lagi, kalau dekat mobile apps kita ni, sometimes mungkin kita nak pelajar buat pembentangan, dia orang nak tunjuk slide kan. Macam yang mungkin kita tunjukkan tadi tu mungkin pembentangan pelajar menunjukkan wajah mereka untuk cakap. Tapi let's say katalah pelajar hanya nak paparkan slide presentation dia, tapi dalam masa yang sama dia nak masukkan suara dia. Jadi mungkin dia boleh guna screencasting dekat mobile phone tu sendiri. Mungkin kita boleh pergi, kalau pengguna Android, you pergi ke Play Store and then just typekan screencast. So banyak pilihan di situ, so you boleh carilah X recorder dan sebagainya. So katalah pelajar dia boleh buka dia punya slide presentation, tapi dalam masa yang sama dia di screencast, maknanya on top of the slides they can actually record their voices. So that will be one of the ways lah macam mana pelajar untuk buat pembentangan kan. Okay. So and then video tu terus disimpan dalam mobile apps dan dia boleh share ataupun bagikan link sajalah kepada pesyarah mereka. Kalau boleh saya tambahlah sedikit ya. Betul. Sebenarnya banyak kalau pergi kat mobile apps tu dekat Android ataupun Apple Store, just type je screencast tools, dia akan keluar macam-macam. Yes. Among others yang ada yang saya pernah guna, Do Recorder, DU pun okay. Sebelum screencast ada dalam bentuk mobile apps, saya guna Do Recorder tu sangat lama. So far Do Recorder pun okay, and then sekarang Screencast-O-Matic pun dah ada mobile app, so boleh guna Screencast-O-Matic. Banyaklah a few to name it. Sebenarnya kalau kita cakap dengan student, cari je tools, dia akan come out dengan tools yang pelik-pelik daripada apps tu. Terima kasih Dr. Fariza. I think ada Ustaz Syukri pun ada tambah dekat dalam tu jawapan. Mungkin boleh juga guna Pocket Video, InShot and Viva Video. Yes, selalu student akan guna Viva Viva Video kan? Betul. Thank you Ustaz. Okay. Okay, ada apa-apa lagi tak? Soalan, ada apa-apa soalan? Saya sambil dengar ni monitor juga orang yang nak masuk ni, kalau saya tak kenal ni. Nak jaga ni langkah-langkah keselamatan ni. Okay, BM sejuk kata Zaid Al-Sagor. Dia punya virtual tadi tu. Okay, ada apa-apa lagi ke? Kalau tak ada apa-apa, saya just nak wrap up lah sebab ini bengkel yang terakhir untuk siri 2 ni, dan especially dalam bulan Ramadan ni rasanya kita takkan ada lagi bengkel apa-apa lagi lah. Saya just nak wrap up je. Kita dah sebenarnya ada 5 bengkel, dan dalam 5 bengkel tu kita dah cover 21 tools sebenarnya, dan dah dikongsikan oleh kami berempat lah. Saya sebut semuanya semula just untuk revision sahaja. Kita telah go through untuk tujuan penilaian formatif. Dr. Hawati telah mengajarkan kita macam mana nak gunakan Go formatif. Dr. Hasanah dah ajar kita macam mana nak menggunakan screencasting tools, beberapa screencasting tools, antaranya Screencast-O-Matic, dan ada beberapa tools yang lain. Lepas tu saya ada
explain tentang pembelajaran kolaboratif menggunakan Koggle, penilaian formatif menggunakan quizzes. Dr. Fariza ada menunjukkan kita, ingat lagi tak yang randomizer tu yang nak membahagikan kumpulan menggunakan yang macam apa tu More Jutaria tu, Wheel of Fortune tu kan. Lepas tu dia juga ada mengajarkan kita flip grade. Betul tak Dr. Fariza? Flip grade kan untuk membuat reflection dan juga pelajar nak bagi pandangan secara oral, secara lisan. Lepas tu dalam sesi yang seterusnya kita ada go into macam mana nak menyelia pelajar-pelajar yang membuat kertas projek ataupun thesis. Masa tu Dr. Hasanah ada mengajar kita tentang macam mana nak buat penyeliaan secara segerak menggunakan Google Meet. Diikuti dengan penyeliaan tak segerak. Dr. Fariza dah ajar kita macam mana nak gunakan Trello, dan seterusnya Dr. Fariza ajar kita macam mana kita nak betulkan kerja pelajar dan suruh pelajar tengok dan buat correction menggunakan track changes, menggunakan Google Document. Dan selepas tu sesi yang banking yang selepas tu kita ada buat pembelajaran kolaboratif di mana Dr. Fariza ada berkongsi tentang Jamboard dan Mentimeter. Fungsi kolaboratif dalam Mentimeter sahaja difokuskan, dan saya ada mengajarkan satu tool nama dia Story, lebih kepada storyboard yang boleh dibuat secara kolaboratif dengan pelajar. Lepas tu banking yang seterusnya kita ada mengajar tentang penilaian, macam mana nak buat penilaian dalam talian, penilaian penilaian off learning dan juga penilaian for learning. Off learning kita perkenalkan exam.net, saya dah ajar menggunakan exam.net, dan Dr. Fariza ada ajar yang very simple dan very nice, macam mana nak buat quiz menggunakan Google Form. Ini saya punya favourite sebenarnya. Okey, lepas tu hari ni kita sambung lagi dengan macam mana nak buat pembentangan dalam pembentangan tugasan bersama pelajar secara segerak dan tak segerak. Dan Dr. Harwati telah memperkenalkan kita kepada banyak sangat tadi, Zoom, dia go into function, breakout rooms tadi apa semua. Lepas tu dia perkenalkan juga kepada benda-benda lain seperti Easy Talks, Slacks, dan menggunakan WhatsApp call untuk buat pembentangan, dan juga Telegram. Dr. Hasanah pun touch benda-benda yang sama juga tapi dalam perspektif asynchronous, Telegram, social media, YouTube dan sebagainya. So altogether we have covered 21 tools, dan pendekatan kita dalam bengkel-bengkel ni, 5 bengkel ni adalah lebih kepada memperkenalkan, kongsi apa yang kita dah guna, dan kita kongsikan apa masalah yang pernah kita alami, dan kita buka ruang juga kepada peserta untuk berkongsi jugalah. So ini yang kita dah buat sepanjang program ni. So kita harapkan semua peserta dapat manfaat dan kita pun dapat juga belajar daripada peserta. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih lah kepada semua. Sebenarnya nak bagi tahu juga, program ni adalah sebenarnya program yang tak formal pun sebenarnya. Asalnya daripada kami berempat ni, geng taro kata Dr. Fariza. Sebab saya suka buat pengumuman Tora datang lagi dengan program ni kan. Tora datang lagi. Lepas tu Dr. Fariza kata kita jadi Ultraman Taro terus. So kami berempat ni geng taro. So nak buat untuk tolong kawan-kawan masa tu, the first workshop nak tolong sebab kita rasa macam semua orang dah WhatsApp kita jadi counter pertanyaan yang begitu sibuk sekali secara sendiri-sendiri. So kita buat banking untuk bantu semua kawan-kawan lah, walaupun kita orang taklah pro sangat pun, nak tolong je. Tak ada platform. Saya ucapkan terima kasih kepada dekan saya sendiri, Prof. Nazura, Prof. Dr. Nazura Abdul Manap yang telah membantu dengan menyediakan platform di mana kita buat di atas platform Fakulti Undang-Undang dengan kerjasama dua fakulti lain, Fakulti Pendidikan dan juga Fakulti Pengajian Islam. Okey. Dr. Syarul Mizan, jangan lupa jemput semua malam ni buka puasa potluck. Okey, Dr. Sana, Amboi. Okey. Okey, ada satu soalan. Yang last dulu kan kita kata nak buat potluck tapi terlupa rupanya dah puasa. Betul lah. Okey. So ada satu soalan saya takut dia tinggal pula ni. Soalan daripada Dr. Aminul Hakim kepada semua. Katanya, boleh saya tahu adakah UKM melakukan 100% penilaian formatif untuk semester ini? Setahu saya bergantung kepada fakulti masing-masing. Dekan saya pun ada di sini. Kalau saya boleh tolong jawab, mungkin boleh tambah juga.
PM setakat ini kita tidaklah 100% penilaian formatif. Kita menggalakkan pensyarah untuk menukar kepada penilaian berterusan iaitu formatif. Tetapi ada juga kursus yang jika mereka nak remain kepada summative, so dia akan menggunakan online assessment lah dan akan ada beberapa approach yang digunakan nantilah. So far masih dalam discussion. Tapi kalau grup yang kurang daripada 20 tu setakat ini masih okey lah kalau nak buat summative. Tetapi apa-apa pun bergantung kepada MCO ni, keadaan MCO. Jadi setakat ini kami semua disarankan untuk menjalankan penilaian formatif. We will not say it is 100% but kita diminta untuk tukar, but depend kepada kursus kalau sekiranya memerlukan Betul. So ada lagi yang terakhir, ada siapa-siapa nak tambah lagi apa-apa? Ada apa-apa lagi nak tambah? Dr. Ermi ada tambah dalam group chat. So far tak ada. Ya, bergantung kepada pensyarah dan kursus, ada yang memilih penilaian berterusan dan ada juga yang pilih summative. Betul. Diberikan macam ada ruang kita untuk ada sana. Okey, ada apa-apa lagi ke? Nak tambah apa-apa? Last, anything? Saya je nak tanya, kalaulah katakan nak buat lagi bengkel ni, nak ke? Kalau nak, cuba tak kat ruang chat tu. Nak lagi bengkel. Saya nak tengok. Kita punya survey ke? Tu dah masuk dah. Buat lepas sahur lah. Nanti kita bawa geng taruh yang lebih ramai lah. Okay, alright. So, tangkap gambar macam mana ni? Saya, serahkan pada Dr. Hawati lah kot. Dr. Syaramizan, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih dekat Dr. Syaramizan kerana jemput kita, tak serik dengan saya lah especially. Yang selalu kadang yang ada juga banyak tangan. Maksudlah work from home ni sangat mencabar bagi saya. Tangan saya macam sotong lah sebenarnya. Tapi thank you so much for the opportunity. Thank you Dr. Syaramizan pun sifu saya, Otai. Thank you juga sifu saya Dr. Fariza, Dr. Hasanah sifu saya juga. Saya terima kasih juga kepada semua peserta yang bertabah dan bersabar dengan kami. Again macam Dr. Syaramizan cakap tadi, kami bukan pakar, cuma kita nak share apa yang kita pernah buat dan apa kesilapan yang kita pernah buat supaya when someone explore and someone share, learn from the mistake, dan kita sama-sama come to implementing the best practices insyaAllah. And all the best for everybody. Salam Ramadan, selamat berpuasa. Terima kasih. Back to you. Okey, saya pun kalau boleh nak ambil kesempatan ini jugalah ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mungkin daripada siri pertama kita buat. Sebenarnya kalau ikutkan frekuensi ni kali kelima kan, cuma yang dalam bengkel siri kedua ni kita ada 4 bengkel dan kita ada first bengkel yang untuk siri 1. Jadi mungkin ada yang saya nampak daripada bengkel pertama sampailah ke hari ni masih setia. So saya juga ucap terima kasih banyak-banyaklah kepada especially geng-geng Tarul Tora semua ni, dan juga Prof Nazra yang memberikan semangat dan juga buat kami untuk terus teguh berdiri sampai pada hari ini. Cuma mungkin macam Dr. Wati sebutkan tadi, ialah pendekatan ni lebih kepada communities of practice ya. We are not an expert dan kita tidak expert dalam semua segala benda lah, dan saya juga banyak belajar pada rakan-rakan even daripada peserta sendiri yang sharekan maklumat-maklumat mereka sehingga kita sampai ke tahap ni. So saya ucapkan terima kasih lagi sekali dan mohon maaf di atas segala kekurangan, especially hari ni saya rasa ralat jugalah walaupun saya hostkan meeting, lalas Dr. Syarul yang terpaksa mengambil alih tampuk pemerintahan tu ya, sebab saya dah tak boleh jadi host hari ni. Okay. Dan Ramadan Karim everybody, semoga Ramadan ini memberikan kita full blessing from Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Dr. Sana ada apa-apa? Saya ucapkan terima kasih banyaklah kepada pihak penganjur terutamanya yang berusaha keras, Dr. Syahrul-Mizan dan tim yang mendapat perkenan daripada dekan dan juga ahli daripada Fakulti Undang-Undang sendiri. Tetapi sebenarnya tanpa para peserta semua kami tidak ada makna. Boleh jadi kami live 4 orang sahaja. Jadi
Sebenarnya tanpa anda semua sebelah kami. Mohon maaflah atas kekurangan daripada pihak kami. Moga insya-Allah lepas ni kita akan dapat pertingkatkan lagi, dan sebenarnya saya sendiri pun banyak belajar daripada sahabat-sahabat pembentang yang lain lah, Dr. Syarmizan, Dr. Harwati dan juga Dr. Fariza. Sebab macam saya bukan orang pendidikan, jadi saya pun banyak benda yang saya kena belajar daripada mereka. Okay, terima kasih semua. Ramadan Karim. Dr. Harwati, kembali kepada untuk sesi gambar. Kalau boleh saya cadangkan, boleh tak turn on kan video lah bagi mereka yang ni, turn on untuk kita ambil gambar kenang-kenangan sebelum raya. Dr. Syarizan. Lama tak jumpa. Okay, Dr. Fariza kena bantu kot sebab saya punya laptop saya dah hang, dah jam. Dr. Fariza? Saya screenshotkan Sekejap. Boleh ke Dr. Fariza? No problem. Boleh. Okay. Okay, ready 1, 2, 3. Senyum semua kat kamera. Okay, next page. Senyum je sebab tak Boleh, tahu you satu kali lagi. Boleh. Okay, ya. Okay, tak apa. Saya nanti saya patah balik ke page 1. Okay, lagi sekali senyum. Kita tidak tahu kita berada di page mana. Okay, dan saya patah balik sekali lagi ke page yang seterusnya. Page 1 tadi lagi sekali. Banyak ambil tu. Okay. Alright. Nanti saya share link feedback untuk hari ni. Saya share dalam Telegram Dr. Syarmizan. Ya. Dalam Telegram kita akan sharekan link untuk video recording lagi dan juga apa-apa yang video-video yang penceramah buat untuk masing-masing punya bahagian. Okay semua. Alright, thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berpuasa. Masak sedap-sedap. Jangan masuk geng masak tak jadi. Apa masak tak jadi hari ni? Apa nama tu? Masak tak jadi. Kena.